sejahtera kepada semua. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Peranan dan Tanggungjawab Badan Legislatif di Malaysia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Jasmi bin Sazali dan ahli kumpulan saya terdiri daripada 4 orang yang lain, iaitu Encik Lim Yu Puan, Encik Muhammad Amirul Azim, Encik Alias dan Puan Chris Yastini. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan pengenalan ataupun sejarah berkenaan Badan Legislatif. Seperti semua sedia maklum, semasa tempoh pemerintahan Kesultanan Melayu, Kesultanan Melaka adalah antara kuasa yang terbesar dan berkuasa di dunia. Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksmana merupakan antara 4 jawatan terbesar penting dalam Badan Legislatif pada masa itu. Jawatan-jawatan tersebut telah diberi dengan nama jawatan lain pada masa sekarang. Antaranya adalah Jawatan yang di-Pertuan Agong YDPA adalah setaraf dengan kuasa Sultan pada masa tersebut. Dan Jawatan Bendahari pula setaraf dengan Jawatan Perdana Menteri pada masa sekarang. Manakala Jawatan Penghulu Bendahari dan Menteri Kewangan juga adalah sama. Jawatan Temenggung sama seperti Jawatan Ketua Polis Negara dan Jawatan Laksmana pula setaraf dengan Jawatan Panglima Angkatan Laut di Malaysia. Pengasingan kuasa pula terbahagi pada 3, iaitu Kerajaan, Eksekutif, Badan Perundangan, Legislatif dan Badan Kehakiman. Visi Badan Legislatif. Misi, memastikan kepimpinan itu cekap, jujur dan berfikiran ke hadapan. Berdedikasi untuk memenuhi semua kewajipan dengan cara yang boleh dipercayai dan tepat pada masanya. Mengekalkan standard perkhidmatan yang tinggi dan melaksanakan amalan terbaik industri mengikut undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa pada masa kini. Dan visi Badan Legislatif di Malaysia pula adalah memastikan Badan Legislatif ini sebagai sebuah badan perundangan yang berautonomi, berkuasa dan bertaraf tinggi. Peranan Badan Legislatif di Malaysia dipanggil Badan Perundangan Negara. Bertanggungjawab mengikut perlembagaan di bawah Perkara 44 Perlembagaan Malaysia yang menetapkan kuasa Parlimen Malaysia. Perundangan terletak pada Parlimen yang dianggotai oleh Yang di-Pertuan Agong dan 2 majlis yang dikenali sebagai Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Undang-undang dibuat oleh Badan Perundangan sesebuah negara. Peranan dalam membuat undang-undang. Agensi kerajaan yang mempunyai kuasa untuk membuat, meminda dan memansuhkan undang-undang bagi pihak orang yang diwakilinya. Kuasa untuk mencipta, mengubah dan menghapuskan undang-undang adalah salah satu perkara daripada banyak perkara yang dilakukan. Peranan dalam pentadbiran negara pula. Perundangan merupakan kedudukannya dalam tadbir urus negara dengan berkhidmat sebagai pengawas dan pemeriksa. Ia juga bertanggungjawab untuk memecat ahli, menapis kelayakan mereka, memfailkan aduan terhadap pegawai awam dan mempengerusikan kejadian rakyat, memfailkan aduan terhadap negara. Peranan dalam kewangan negara pula di bawah pengawasan Parlimen dan Kongres yang mempunyai kuasa untuk menaikkan cukai dan kadar persekutuan. Wang hanya boleh dibelanjakan jika dibenarkan oleh Parlimen dan mestilah dimasukkan ke dalam kumpulan wang persekutuan disatukan. Cawangan perundangan bertanggungjawab menguruskan kewangan negara melalui cukai, pinjaman dan juga peruntukan. Pengendali ketidakpuasan rakyat. Keupayaan penggubal undang-undang untuk menangani kebimbangan orang ramai tentang pengurusan kerajaan dalam hal ekonomi, sosial atau politik. Cawangan perundangan menyediakan forum untuk rakyat menyuarakan kebimbangan mereka tentang negara. Tanggungjawab Badan Legislatif di Malaysia pula. Badan Legislatif Perundangan adalah Parlimen, Badan Perundangan Persekutuan dan Dewan Undangan Negeri, Badan Perundangan Negeri. Parlimen ialah perundangan yang tertinggi di Malaysia. Tanggungjawab Badan Legislatif adalah mengubal dan meluluskan undang-undang dan undang-undang persekutuan yang telah diluluskan melalui Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Bidang kuasanya terbahagi kepada 3 komponen, iaitu senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Assalamualaikum, saya Muhammad Azim bin Sulaiman. Saya akan membentangkan mengenai pengenalan Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat dan juga fungsi-fungsinya.
Malaysia adalah sebuah negara yang berdemokrasi yang dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong iaitu YDPA yang diberi nama iaitu Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Wahyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustafa Billah. Malaysia mengamalkan sistem parlimen dua dewan iaitu mempunyai terbahagi kepada dua iaitu Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Dewan Negara ataupun Senat adalah dewan yang tertinggi di Malaysia. Bagi Dewan Rakyat pula mempunyai peranan penting kerana ahlinya dipilih oleh rakyat yang dipanggil ahli parlimen. Bagi fungsi Dewan Negara pula adalah boleh menangguh dan meluluskan rang undang-undang, perlembagaan dan pindaan atas. Seterusnya tidak boleh menangguh rang undang-undang lebih dari sebulan dan juga setahun. Yang ketiga, tidak boleh membuat pindaan tanpa persetujuan Dewan Rakyat. Yang keempat, tidak boleh membahas ideologi parti politik dan juga akhir sekali boleh menghalang ahlinya daripada menghadiri persidangan. Bagi fungsi Dewan Rakyat pula adalah membincangkan usul-usul undang-undang yang dikemukakan oleh kementerian. Seterusnya membahas belanjawan negara dengan membuat keputusan tentang jumlah peruntukan kepada kerajaan negeri dan terakhir meneliti semula rang undang-undang yang dipinda mengikut keadaan semasa. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Lim Yew Kuan, nombor matrik 296918. Slide seterusnya saya akan membentangkan tentang pembubaran Dewan Rakyat. Dewan Rakyat merupakan sebuah badan yang dipilih secara langsung, terdiri daripada 222 ahli yang dikenali sebagai ahli parlimen. Ahli-ahli dipilih melalui pengundian lepas pertama dengan seorang ahli dari setiap kawasan pilihan raya persekutuan. Ahli-ahli memegang kursi mereka sehingga Dewan Rakyat dibubarkan yang tempohnya dari segi perlembagaan dihadkan kepada 5 tahun selepas pilihan raya. Yang seterusnya, Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa untuk membubarkan Dewan Rakyat sekiranya Perdana Menteri kehilangan sokongan majoriti. Akhir sekali, Yang di-Pertuan Agong juga bebas mencalon ahli parlimen yang lain yang pada kehakimannya serta mendapat sokongan ahli majlis yang lain. Slide seterusnya adalah cabaran badan legislatif di Malaysia. Yang pertama, keyakinan masyarakat terhadap kewibawaan badan kehakiman. Jika rakyat yakin dengan sistem keadilan, negara akan lebih maju dan mazmur. Salah satu faktor yang akan menentukan sama ada pelabur memilih untuk melabur wang ke Malaysia atau tidak adalah penghormatan terhadap sistem kehakiman negara. Yang kedua adalah pengukuhan pembangunan modal insan. Penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan adalah penting apabila masyarakat beralih ke arah yang lebih mengambil berat tentang melindungi hak undang-undang ahlinya. Oleh itu, pembekalan modal insan berkualiti tinggi adalah asas penting untuk mencapai objektif ini. Kecekapan pengurusan organisasi. Yang pertama, perkhidmatan pentadbiran kehakiman mesti sentiasa disediakan tepat pada masanya, profesional dan sopan, membantu memudahkan penyampaian perkhidmatan berkualiti tinggi kepada pelanggan. Yang kedua, infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi ICT yang lengkap dan struktur organisasi yang lebih mantap akan membantu dan memudahkan penyampaian perkhidmatan berkualiti tinggi. Pengemaskinian dasar undang-undang dan peraturan selaras dengan peredaran masa. First, perlu ada semakan berkala pada dasar perundangan dan peraturan. Walau bagaimanapun, dasar peraturan dan peraturan tertentu dari masa lalu masih berkuat kuasa hari ini walaupun sudah lapuk. Yang kedua, sistem perhakiman perlu disemak, dikemaskini atau diperbetulkan untuk mencerminkan evolusi sistem kehakiman. Terakhir sekali, kesimpulan. Pertama, Badan Perundangan Malaysia adalah badan perundangan tertinggi negara. Yang kedua, Parlimen ialah nama badan yang mengubal undang-undang di peringkat kebangsaan dan
dilaksanakan dikenali sebagai Akta. Yang ketiga, Dewan Undangan Negeri DUN membuat keputusan di peringkat nasional dan mengubah undang-undang yang hanya sah di negeri tempat ia diwujudkan. Yang terakhir, jadi kuasa penyatuan di Malaysia sebagai asas sistem demokrasi berparlimen. Sekian, terima kasih.